Assalamualaikum. Okey, yang ni video yang ke-16. Okey, yang ni adalah topik yang terakhir. Okey, alhamdulillah kita dah sampai sini. Sudah boleh, kalau siapa yang dah sampai sini boleh yelah. Sebab kita dah sampai nak habis dah bab 2. So habis yang ni kita buat latihan sikit, lepas tu habis. Okey, yang mana yang belum tengok sampai habis lagi, kena tengok balik sebab minggu depan kita akan buat PB. Okey. So untuk hari ini subtopiknya adalah taburan persempelan bagi perkadaran sampel. Video yang sebelum ni kita belajar taburan persempelan bagi mean sampel. So mean sampel dia bagi kita kena tukar kepada Z lah. Okey, sama juga dengan sebelum ni. Yang ni pun sama, perkadaran sampel yang disimbolkan sebagai P ada topis coek atas tu. So P ada topis coek macam tu. So sama dengan X per N, di mana P tu yang ni adalah perkadaran, X tu adalah bilangan item yang mempunyai ciri yang dikehendaki ataupun bilangan item dalam sampel tu lah. So yang ni N ni adalah bilangan sampel. So yang ni dia tak ada populasi ke apa, dia ada N kecil saja, dia tak ada N besar. Okey. So formula dia adalah untuk sebelum tu kita kena tahu dia punya tata tanda dia dulu. Okey. Tata tanda sama dengan taburan normal, binomial, Poisson ada tata tanda dia kan. Perkadaran sampel pun ada tata tanda dia. Tata tanda dia taburan perkadaran sampel adalah macam ni. P topis coek tu, N normal, taburan normal, P Q ataupun 1 tolak Q, N. So P ni adalah mean. Okey, mean dia tu adalah sama dengan P. So kalau dalam soalan dia bagi P itu adalah mean. So yang ni adalah sisihan P piawai. Okey, so yang ni adalah sisihan piawai, di mana sisihan piawai ni adalah ralat piawai itulah. Okey, ralat piawai sama dengan PQ bahagi N ataupun PQ tu 1 tolak P sama dengan N dan punca kuasa. Okey. So bila kita nak kira, kita memerlukan kita kira ralat piawai dululah bagi dapat jawapan, baru kita akan tukarkan perkadaran sampel tu kepada taburan piawai normal Z untuk membolehkan kita tengok dalam tabel. Okey, kita tengok contoh soalan dia. Okey. Kalau perkadaran sampel ni contoh soalan dia mesti soalan tu dalam peratus-peratus. Okey, kalau peratus-peratus tu maksudnya soalan dalam perkadaran sampel. Okey, nak cam dia saya bagi tips macam itulah. Kalau peratus-peratus ni, okey, yang ni peratus ni maksudnya yang ni adalah soalan di bawah topik perkadaran sampel. So kita baca, selama beberapa tahun didapati bahawa 15% daripada semua kemalangan di sebuah lebuh raya adalah kemalangan maut daripada 150. Okey, yang ni kita tahu 150 ni adalah N. Okey, N tu adalah bilangan sampel. Okey, so hitung mean, dia nak mean dengan variance. Okey, kita tahu mean dia ni adalah P. P tu adalah kebarangkalian. Bila kebarangkalian dia akan bagi dalam peratus. So bila peratus tu adalah P. Okey, so kebarangkalian kemalangan nak berlaku tu adalah kemalangan maut dalam lebuh raya tu adalah 15%. Okey, so kebarangkalian nak berlaku kemalangan maut tu 15%. So kita kena tukar kepada perpuluhan 0.15 lah ataupun 15 bahagi 100 dan mendapat 0.15. Dan dekat sini dia kata mean tu sama dengan P. Sama saya macam cakap tadi, mean tu adalah P. Mean tu adalah P. Kalau dia bagi P, P tu adalah mean. P tu adalah kebarangkalian yang dalam bentuk peratus tu. Okey, so kita tahu P. So bila kita tahu P, automatik lah kita akan tahu mean dia. So 0.1 ni adalah dikenali sebagai mean. So mean dia adalah 0.15. Okey, so kita dah menjawab soalan untuk mean. Okey, so variance. Okey, variance kita tengoklah. Okey, formula dia yang ni. Okey, kalau variance ingat ni dia ada kuasa 2. So formula dia tak perlu punca kuasa. Kalau sisihan piawai baru kena punca kuasa.
Okey, so variance formula dia kita ambil dekat sini lah. Tak kisahlah kamu nak guna yang ni ke yang ni. Okey. Katakanlah saya guna P1 tolak Pn. Okey, P kita dah tahu. P tu adalah min. Min tu 0.15. Darab dengan 1 tolak 0.15. N tu adalah 150. So yang ni direct saja, bantuan kalkulator kamu akan dapat 0.000085. Sesamalah dengan yang ni. So kita dah menjawab soalan untuk dia tanya variance. Okey. Yang ni dia tak ada suruh kira cari kebarangkalian ke apa. Yang ni soalan bagi means dan variance. Okey. So kita tengok lagi contoh soalan. Okey. Dia tak ada melibatkan table lagi. So yang ni soalan berkaitan dengan perkadaran juga. Okey, ni latihan dia. So, kita cuba tengok. Dianggarkan bahawa 64%. Okey, ingat kan kalau peratus-peratus saya cakap tu peratus tu adalah kebarangkalian. Kebarangkalian tu adalah simbol dia P dan P tu sama dengan min di bawah tajuk perkadaran sampel. So dekat sini sebelum kita baca habis kita tengok dulu. Okey, so P ni kita dah tahu dia punya maklumat dia bagi 64% ataupun 64 bahagi 100 dapat 0.64. So dekat sini kita tahu dia punya, kita conclude terus min dia sama dengan 0.64. Okey, so dah dapat satu. So kita baca lagi. Jika suatu sampel, so N125 warga emas dipilih secara rawak, tentukan variance. So sekarang ni soalan ni nak variance. Seterusnya tentukan taburan. Taburan bagi perkadaran sampel. So ada dua soalan dekat sini, variance dan tentukan taburan. Tentukan taburan ni maksudnya kita kena tulis dalam tata tanda. Tata tanda. So kita tahu yang ni peratus-peratus ni perkadaran sampel. Okey. So untuk kita cari variance, tadi formula dia. Okey, so variance. So variance saya buat dekat sini. Dia ada kuasa 2 P1 tolak P bahagi dengan N. So P tadi adalah min yang mana 0.64. So 1 tolak 0.64 bahagi dengan 125. So yang ni pun sama. Sampai situ guna saja kalkulator. So kamu akan dapat sekejap saya dah kirakan. Kamu akan dapat 0.001842. Ataupun kalau kamu nak guna formula yang satu lagi tu boleh, iaitu PQ. Sebabnya Q tu samalah 1 tolak P tu. P tambah Q ni sama dengan 1. So kalau P tu 0.64, automatik lah Q tu akan jadi 0.36. So kamu boleh buat 0.64 darab dengan 0.36. Datang daripada 0.36 ni 1 tolak 0.64. So sama saja. So 125. So kalau kamu tekan kalkulator dia akan dapat jawapan yang sama, 0.001842. So kita dah menjawab soalan bagi variance. Okey, so variance kita dah jumpa. Dan tentukan taburan. Okey, tentukan taburan. Okey, taburan yang ni kita tahu perkadaran sampel. Okey, perkadaran sampel tadi dia punya tata tanda dia P tau. Stroke N macam tu, ada N. Lepas tu kat sini dia kena ada P ataupun min. Kat sini dia kena ada sisihan P ya Y ataupun variance. Okey. Variance lah, variance. So min dengan variance. Okey. So kita masuklah apa yang kita dapat tadi tu. N min tadi kita dapat 0.64, variance 0.018432. So tata tanda dia tadi yang kat sini ni lah. Yang kita tengok tadi ni. Ni taburan perkadaran sampel. So kalau dia nak taburan kita kena tulis dalam bentuk yang ni lah. So P ada topi stroke N, ada N, lepas tu P ni adalah min lah. Yang ni adalah variance. Okey, variance
Kita dah cari tadi, just kita masukkan jelas saja. So kita dah cari variance ni. Okey, so variance kita masuk dekat variance. Yang P ni adalah dalam soalan tadilah, cuma kita tukar dalam bentuk perpuluhan. So dapatlah jawapan bagi tentukan taburan perkadaran sampel. Okey. So yang tu asas juga. Dia tak ada lagi suruh kita cari kebarangkalian. Okey, so kita tengok lagi contoh soalan dia. Okey, soalan nombor 2 ni saya rasa sama dengan 1. Okey. Kita baca. Sebanyak 459 buah kotak anggur telah dipasarkan di sebuah kedai. Okey, so yang ni kita tahu dia akan jadi sampel. So N 459. And then lagi kita baca tinjauan yang dilakukan mendapati sebanyak 85%. So peratus tu adalah P. Okey, 85% ataupun tukar dalam bentuk perpuluhan 0.85. Daripada kotak anggur tersebut adalah manis. Okey. So kalau yang manis 85%, yang tak manis tu sebaliknya lah kan. Berapa? 15%. Okey. So yang tu dia akan jadi Q lah. Okey. Tu kita baca cari min. Okey, min bagi kadaran kotak anggur. Okey, cari min bagi kotak anggur. Okey, min. So kita selesaikan soalan 1. Min. Okey, min tu adalah sama dengan P, di mana P tu dia dah bagi 85% iaitu 0.85. So kita dah menjawab soalan 1. Soalan nombor 2, hitung sisihan piawai. Okey, sisihan piawai datangnya daripada variance. So kita kena cari variance dulu lah. So variance P1 tolak P bahagi dengan N. Okey, so P 0.85, 1 tolak 0.85. Okey, ataupun nak guna yang PQ tu pun boleh macam saya cakap tadi. So kalau P ni 85%, Q tu akan jadi 15%. So dia akan jadi 0.15. Kalau kamu tak nak kira, guna je saja yang ni. So N tu 459. Okey. So yang ni guna juga bagi keluar kalkulator, kamu akan dapat 0.00 0.32778. So yang ni variance. So sisihan piawai kita kena punca kuasakan 0.00027778. Kamu akan dapat 0.16667. Okey. Dia akan dapat banyak perpuluhan. So kalau macam ni kamu ambil nombor nak selamat ataupun nak mendapatkan jawapan yang paling hampir, ambil lagi banyak kita ambil perpuluhan tu lagi tepat jawapan kita. So kalau biasanya saya akan ambil kalau kosong-kosong ni saya akan ambil 4 berangka. Kalau macam ni saya akan ambil 4 ataupun 5 titik perpuluhan. Okey. So kita dah menjawab soalan 2. Okey. So okey dah. So kalau ditambah lagi satu soalan, katakanlah ditambah satu soalan, tentukan taburan. Tentukan taburan yang macam tadi tu. Okey, kalau ditambah soalan yang macam ni. Tentukan taburan bagi perkadaran sampel. So kita hanya tulis okey, tentukan taburan perkadaran sampel. So jadi kita hanya perlu tulis dalam tanda set je dah lah. P lah, secok N macam tu ada N. So yang ni mean dan yang ni variance. Okey, so P and tadi kita dah N normal P 0.85. So sampai 0.00, sorry, variance 0.002778. Okey. Yang tu in case kalau ditambah soalan macam ni lah. So kita akan buat macam ni lah. Okey. So next soalan nombor tak ada dah. Okey. So yang ni barulah masuk kepada kita mencari kebarangkalian. Tadi kita hanya cari macam mana cara kita nak cari mean dan variance dia. Sama macam yang kita belajar binomial. Kalau binomial
dia punya tata tanda dia binomial macam ni kan. Okey, dia macam ni tata tanda dia. Kalau kita nak cari mean dia formula dia N darab P. Kalau nak cari variance, N darab P darab Q. Dia macam ni lah konsep dia. Sama juga dengan Poisson. Kalau Poisson, Poisson dia lambda. So lambda ni mewakili mean, dia juga mewakili variance. So kalau apa lagi? Perkadaran sampel tadi, nak cari perkadaran sampel tadi X. So yang ni P, yang ni variance. So sama juga, cuma keadaan P ni adalah dia akan bagi dalam soalan lah. Yang variance ni adalah formula tadi, P1 tolak P bahagi dengan N. Okey. So ini saya jadi flashback baliklah apa yang kita dah belajar. Okey. So yang ni kita nak mencari kebarangkalian bagi perkadaran sampel. Okey. So kita nak mencari kebarangkalian. Okey. So kita sebelum kita nak cari kebarangkalian, kita kena buat pembetulan keselanjaran untuk kita tahu dia punya ralat dia lah. Okey. So formula dia hanya bergantung kepada tanda ni, atau lebih besar sama dengan, lebih besar saja, lebih kecil dan sama dengan, ataupun lebih kecil. Okey, so yang ni ada maksud-maksud dia. Kalau soalan macam ni kena guna yang ni. Kalau lebih besar kena guna yang ni. Kalau lebih kecil dan sama dengan kena guna yang ni. Kalau lebih kecil dia guna yang ni. Okey. So rumus untuk menukarkan perkadaran sampel kepada Z adalah P, perkadaran sampel tu tolak dengan mean bahagi dengan variance. Okey, yang ni sisihan piawai. Sisihan piawai tu yang tadi itulah P1 tolak P, sama juga yang ni lah. Okey, ataupun nak guna yang ni pun boleh. Okey. So kita tengok contoh soalan dia. Okey. Okey, contoh ni yang dia dah buat. Okay. So diberi 5%. Okey, peratus ni kita tahu dia adalah kebarangkalian. So yang ni adalah P daripada pasu yang tiba di kedai bunga pecah. Okey, so kalau pecah 5%, tak pecah tu 95 lah. Yang tak pecah tu dia akan jadi Q. Okey, so apakah kebarangkalian apabila 400 pasu, yang ni kita tahu N tiba, so dia nak tahu 6% atau lebih akan pecah. Okey, so dia nak tahu kebarangkalian 6% pasu tu atau lebih akan pecah. Okey, so dia punya soalan dia ataupun P kebarangkalian. So yang ni adalah perkadaran sampel. So dia akan P. Kalau sebelum ni, kalau pembalik ubah rawak X, kita akan buat X kat sini. Kalau mean sampel kita buat X bar. So kat ni perkadaran sampel dia akan P topi coek tu. So lebih daripada, so lebih 6% atau lebih. So maksudnya 6% atau lebih. So maksudnya 6%. 6%. Okey, jap lagi kita tukar. Okey. So atau lebih tu maksudnya 6% dan ke atas. 6%, 61, 62 dan ke atas. Termasuk 6% ni lah. Okey. Okey, so 6%. Sebelum kita nak cari kebarangkalian ni, kita kena tahu maklumat dulu. Okey. So maklumat apa yang dulu? Langkah 1 kita tulis maklumat. So maklumat kita tahu P. Okey, so P 5%. 5% kita tukar kepada perpuluhan lah. Jadi akan jadi 0.05. So kita dah tahu juga N sama dengan 400. Okey, so yang ni kita tahu dia adalah mean. Okey. So cari mean. Okey, mean kita dah cari tadi sama dengan P, dan kita akan cari sisihan piawai. Kenapa kita kena cari sisihan piawai? Sebabnya kita nak tukar dekat sini lah. Ni nak tukar perkadaran sampel ni kepada Z. So yang dekat bawah ni adalah sisihan piawai ataupun ralat piawai. So kita cari siap-siap supaya nanti senang kita masuk dalam formula ni. Kita masuk satu nombor je, tak payah kita nak masuk banyak-banyak dekat sini. Nanti berlaku kecuaian lah, nak kira kat sini akan berlaku kecuaian salah. Okay, so kita kira dulu siap-siap sama macam sebelum ni. Okay, so kita cari dulu sisihan piawai. Okay,
So sisihan piawai dia okey, saya buat sebelum dekat sini. Okey, sisihan piawai. Okey. So P1 tolak P, ataupun kamu nak guna PQ pun boleh. So bagi dengan N. So sisihan piawai kena punca kuasa. Okey, so P kita dah cari 0.05, 1 tolak 0.05. Okey, so yang ni N 400. Okey, so yang ni guna saja kalkulator, kamu akan dapat yang ni lah, 0.0108997. Okey, so kita dah jumpa sisihan piawai. Okey, so langkah 1 kita tulis maklumat dia, langkah 2 kita kena tahu mi dengan sisihan piawai. Lepas tu barulah kita selesaikan. Okey, soalan tadi dia nak, okay, so tadi dia nak kebarangkalian pasu angka pecah tu adalah 6% atau lebih. So maksudnya dia termasuk dengan 6%. So perkadaran sampel pasu tu akan pecah, dia kata lebih besar dan sama dengan 6%. So peratus ni kita kena tukar dalam perpuluhan lah. So 6 bagi 100 kamu akan dapat 0.06. So bila sampai sini kita kena buat pembetulan keselanjaran. Ni maksudnya kita nak macam nak plus minus dia punya ralat dia tu. Okey. So dekat sini kita tengoklah dia punya tanda dia ni apa? Tanda dia ni adalah lebih besar dan sama dengan. So bila dia lebih besar dan sama dengan, dia akan guna yang mana? So kita tengok. Lebih besar dan sama dengan. Okey. So dia akan guna yang nombor 1 ni kan. Okey, dia akan guna yang nombor 1 tu, di mana A tu adalah kat sini lah, mana A tolak 1 bahagi 2 N. Okey. So dekat sini akan bertukar lah. Okey. So bila kat sini lebih besar dan sama dengan, bila kita buat plus minus ralat dia, dia akan jadi lebih besar saja. Okey. Alright. So, saya cuba buat kat sini. Saya tulis semula. So, dia punya pembetulan keselanjaran dia P A. So, dia akan jadi P. Dia akan jadi lebih besar saja. A tolak 1, 2, N. Okey. So, dekat sini, kita cuba buat. So, P. Okay. Kat sini 0.06. Okay. Kita tukarlah. P perkadaran sampel A itu adalah 0.06 lah, 0.06 tolak 1, 2, dia punya N dia tadi adalah 400. Okey. So 400. Okey. So kita selesaikan. Okey, nak selesai ni guna kalkulator ni kena kira dulu. 2 darab 400 dapat 800. So 1 dah bahagi 800 bagi dapat jawapan dulu. Dah dapat jawapan tu 0.06, tolak jawapan tu. Okey. Kira satu-satu, jangan kira daripada depan ni, saya takut nanti kamu ada kecuaian. Okey. So bagi saya lebih mudah kamu tulis yang bawah ni. 2 darab 400 dapat 800. Okey, so selepas tu 1 bahagi 800, kamu akan dapat satu jawapan dekat sini. And then barulah 0.06 tolak dengan answer dia tu, ataupun tolak dengan jawapan yang kamu dapat kat sini. So kamu akan dapat 0.00587. Okey. Okey, kalau tak dapat yang ni, cuba kira balik. Okey, so kamu dapat yang macam ni, barulah kita akan tukar. Okey, so barulah kita akan tukar perkadaran sampel tu kepada Z. Okey, so nak tukar. Okey, nak tukar formula dia tadi apa? Okey, P nak tukar kepada Z tu sama dengan P tolak dengan min bahagi dengan dia punya ralat piawai dia tu, ataupun sisihan piawai dia lah. Sisihan piawai dia tadi kita dah kira siap-siap tadi ni kan. So bila kita dah kira tadi siap-siap tu, kita dapat yang ni. So yang ni P tadi yang kita kira ni, yang ni lah. Okey, so yang ni 0.0587 tolak dengan min. Okey, min tadi sama dengan P yang dia dah bagi dalam soalan, 0.05 bahagi dengan ralat piawai yang kita dah kira tadi. Yang ni kita dah kira, ni 0.010897. So letak dekat sini. So yang ni pun sama.
tekan bahagian yang atas dulu, baru bahagi dengan bawah. So kamu akan dapatlah 0.803. So bila kita dah tukar kepada Z, kita ambil perpuluhan, 3 titik perpuluhan saja, sebab dalam table dia ada 3 titik perpuluhan. So bila dah sampai step sini, sepatutnya dah tak ada masalah, sebab yang ni dah kembali repeat step yang 2.1 kali tu. So yang ni kita boleh tengok table. So bila kita lukis table, yang ni positif. So positif belah kanan lah. So palang dia duduk belah kanan. So 0.803. So bila dah duduk belah kanan macam ni, lorek macam ni, so direct kita boleh tengok table. So 0.80 dapat kosong yang ni. And then kamu tengok dekat bahagian ralat, tolak tu 3 ni dapat yang ni. So tolak dapatlah 0.2111. Okey. So kita cuba pula buat B. 2. Okey. Okey, saya dah letak table sebelah ni. Okey, sekarang ni dia nak perkadaran sampel palsu tu akan pecah kurang daripada 4%. Okey, ayat dia kurang dari 4%. Dia tak ada atau dekat situ. So kalau tak ada atau, maksudnya dia tak termasuk dengan 4%. So dia hanya kurang sahaja. Okey, so bila dia kurang sahaja, kita kena tengoklah, kita kena buat pembetulan keselanjaran dia ataupun plus minus dia punya ralat dia. Okey, so P perkadaran sampel lebih kecil daripada, okey, yang ni kita tukar dulu. Okey, so 4 bahagi 100, kita akan dapat 0.04. So kat sini 0.04. So kat sini dia adalah lebih kecil. So kita tengok dia punya keselanjaran dia. Keselanjaran dia bila dia lebih kecil. Okey. Okey, so dia guna yang nombor 4 ni kan. Okey, guna nombor 4, bila lebih kecil dia akan tolak. Okey, dia sama. So bila kecil dia tak bertukar. So kat sini tolak A, tolak 1 per bahagi 2 darab N. Okey. So kita buatlah. Okey, so P perkadaran sampel. Okey, so yang ni dia tak bertukar. So 0.04 tolak dengan 1, 2 darab N. N tadi 400. So darab dengan 400. Okey. Saya tulis sikit kat sini So P dia punya formula dia tadi. Okey. So kita selesaikan. So P yang ni kamu selesaikan macam saya cakap tadi, bahagi dulu 2 darab 400, dapat 800, 1 bagi 800 dapat jawapan 0.04 tolak dengan answer tu. So kamu akan dapat 0.038775. Okey, so dah dapat tu, barulah kita tukar kepada Z, di mana formulanya adalah perkadaran sampel tu tolak dengan min bagi dengan sisihan piawai. Okey. So kita buat. Okey. So P perkadaran sampel, kita ambil yang kita dah betulkan plus minus dia punya ralat dia 0.038775. Okey, so tukar terus perkadaran sampel ni terus kejadikan Z. Okey. So yang ni 0.038775. Okay. So tolak dengan min. Min dia sama dari P 0.05. Sisihan piawai pun samalah. Kita guna benda yang sama sebab dia maklumat yang sama yang tadi ni. Okey. So min 0.05, sisihan piawai dia 0.010897. Okey, so yang ni 0.010897. So ini guna kalkulator. Yang atas tu tolak dulu baru bahagi. Kamu akan dapat negatif 1.032Z. Okay, sekejap, sorry. So Z
lebih kecil negatif 1.032. Okey, so bila kita dah dapat Z, yang ni kita hanya ambil 3 titik perpuluhan sajalah, sebab dalam table nanti kita hanya boleh tengok 3 titik perpuluhan. So bila dah sampai sini should be kamu tak ada masalah lah. Sebab kat sini dah step yang sama kita buat sebelum ni. Okey. So bila dah sampai sini kita lukis graf. Okey. Siapa dah mahir tu tak lukis graf pun tak apa. Okey, graf ni menunjukkan kita nak tengoklah kawasan mana. Okey, yang ni negatif. So bila negatif kawasan kiri. So letak palang kawasan kiri negatif 1.032. So daripada palang tu dia lebih kecil. So daripada palang tu lebih kecil dia ke kiri. Okey, so yang ni maksudnya kita kena pantul. So bila kita pantul dia akan jadi lebih kecil jadi lebih besar, negatif ni akan jadi positif. Okey. So bila dia pantul dia akan jadi macam ni lah. 1.032. Okey. So bila ni kita boleh tengok table. So 1.0 is here. 3 dekat sini. So kamu akan dapat 0.1515. Tolak dengan main ralat dia 2. So cari dekat sini 2. Okey, 2 dia bertemu dekat 5. 5 tu maksudnya 0.005. Kat sini ada 4. Kat sini maksudnya kat sini kena ada 4 juga lah. Jadinya 0.005. So tolak kamu akan dapat 0.151. Okey, so itu cara nak tukarkan perkadaran sampel kepada taburan norma piawai Z. First thing kita kena cari langkah yang pertama, kita kena kenal pasti dulu. Kita kena kenal pasti dia punya mean. Dia kena pasti sisihan piawai. Kita kena cari maklumat N. So kita kena tahu 3 maklumat ni. Kena tahu mean, sisihan piawai, kena tahu N. Lepas tu kita cari sisihan piawai tu apa semua. Kita dah dapat mean, sisihan piawai. Okey, so N ni diperlukan untuk kita cari sisihan piawai. So bila kita dah jumpa tiga-tiga ni, okey, baru kita selesaikan mengikut kehendak soalan. Okey, so step 2 kita kena kalau dia bagi dalam peratus, kita kena tukar dalam perpuluhan dululah. And then kita kena buat pembetulan selanjar. Okey, so yang ni kalau nak buat langkah 2 terus tak apa, yang ni mungkin boleh disatukan langkah 1 ni. Okey, so langkah 1 ni kena buat plus minus dia punya ralat dia. So bergantung kepada tanda yang ni lah. Okey, tengok formula yang tadi tu lah. Okey, kalau dia lebih besar dia guna yang mana? Okey, bila lebih besar dia akan guna A tolak 1 bahagi 2N. So yang ni dia akan bertukar tanda dia. So yang ni basically ikut saja formula dia. So ini guna kalkulator. Dapat jawapan tu barulah kita akan tukar kepada P, perkadaran kepada norma Z. So P tukar kepada Z. So nak tukar kepada Z ni sama yang macam sebelum ni lah, yang kita tukar X kepada Z tu. Yang ni mean dapati daripada apa yang kita buat dalam langkah 1 tadi itulah. Yang ni masukkan, so yang ni pun kita masukkan apa yang kita cari tadi ni lah. Okey, so masukkan, yang ni selesaikan, and then bila sampai step sini sama macam biasa tu lah. Okey, repeat step balik yang apa yang kita dah belajar 2.1 tu. So Z ni rujuk table. So sebelum rujuk table tu kita lukis graf lah untuk kita tahu dia nak kawasan mana kan. Okey, so bila dah jumpa barulah dapat jawapan akhir dia untuk kebarangkalian. Okey, so itu seperti saya dikit untuk perkadaran sampel. Okey, so yang ni dia ada latihan soalan 1, 2, 3, 4 tak silap saya. 5. Ada 5 soalan. So yang ni saya akan buat video untuk latihan. So video ni ada 34 minit untuk subtopik perkadaran sampel. So tolong tengok dan buat latihan yang saya buat ni, tengok dan buat semula. So okey, saya berhenti sini. Selamat menonton dan terima kasih.